rizqan qalilan fala tanzur ila qillatihi walakin inzur man razaqak wala tahqirin dhanba as-saghir fa innaka la tadri bi ayyi dhanbin asaitah wala ta'man min makri fa inna makri akhfa alayka min dabibin namli ala safa fi lailatil muzlimah ya ibn adam hal asaitani fa dzakarta ghadabi wa hal intahaita amma nahaituk wa hal addaita faridati kama amartuk wa hal wasaital masakin min malik wa hal ahsanta ila man asaa ilaik wa hal afauta amman zalamak wa hal wasalta man qata'ak wa hal ansafta man khanak wa hal kallamta man hajarak wa hal adabta waladak wa hal ardaita jiranak wa hal sa'alta al-ulama an amri dinika wa dunyak fa inni la anzuru ila suwarikum wala ila mahasinikum walakin anzuru ila qulubikum wa arda bihadhihi al-khisali minkum. Ini satu hadis qudsi yang dibawa datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus daripada ilham Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti Allah taala itu bersifat dengan apa? Lupa dah. Kalam kan, betul kan? Minggu lepas belajar kan? Masya Allah. Lupa Ustazah. Nah, tak apa, saya tak marah kalau lupa, saya pun selalu lupa. Okey. Kita tengok maksud satu hadis yang indah daripada Allah Subhanahu wa taala, dirakamkan oleh para sahabat yang mulia, lalu diberikan kepada kita. Hadis yang bermaksud, wahai sekalian manusia, kematian akan membuka seluruh rahsiamu. Ini kata Allah kepada kita, wahai manusia, mati itu akan membuka seluruh rahsiamu. Bukan mati itu akan menutup rahsia. Manusia yang berfikiran sempit, yang berfikiran pendek, cetek, dia rasa masalah dia tak boleh selesai, dia cari satu jalan penyelesaian, bunuh diri. Sebenarnya yang tu bukan tutup rahsia buka. Orang nanti tanya, siapa dia bunuh diri? Tentu ada pasal. Maka akan terbukalah rahsia. Kalau tidak, kalau dia mati tu mungkin hanya daerah tu saja yang tahu, atau yang kenal dengan dia saja yang tahu. Tapi oleh kerana dia membunuh diri, satu dunia nanti tahu. Buka dah rahsia dah, akan terbuka seluas-luasnya rahsia dia. Mulalah cari, maka keluarlah fitnah, memfitnah. Yang tak ada buat cerita pasal itu, pasal ni, pasal itu, pasal ni. Pasal dia sikit saja. Tak tahan dugaan. Kenapa Allah Ta'ala pilih aku bagi masalah macam ni? Kenapa aku yang kena bertimpa-timpa, lepas satu ni tak selesai, mai satu lagi. Jalan penyelesaian dia, bunuh diri, mati, buanglah, senang. Mati, buanglah, senang. Sebenarnya kematian itu bukan satu kesenangan, permulaan bagi segala kesusahan. Sementara kesusahan di dunia ini adalah untuk menggugurkan dosa.
Yang tu saja yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Maka kita tanggunglah. Selagi hang duduk dalam dunia, hang akan diuji. Kalau hang tak mau diuji, hang kena keluar daripada dunia. Nak keluar nak pegang mana? Nah, dia fikir dengan selapis fikiran, bunuh diri bagi mati. Nah, dan akhirnya rahsianya akan dibongkar seluas-luasnya. Kita mati esok ni baru nak dicerita rahsia kita ni lah. Di padang mahsyar, waktu dihisab, waktu diperhitungkan amalan kita baru nak cerita. Tu pun kalau kita rajin tutup aib orang, Allah Ta'ala takkan buka aib kita, bicara kita saja. Di dalam kamar, mahkamah, di dalam kamar bersama dengan Hakim Qadhi Rabbul Jalil. Takut no? Takut dan malu apabila disaksikan oleh yang kita katakan kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di tepi neraca timbangan kita tu. Dia tengok, amboi awak hang buat macam ni, aku nak tolong ni. Nah, diangkat satu. Malu tak dekat Nabi? Kita kalau kawan kita ada di sebelah, orang cerita tentang buruk kita pun kita malu. Nah, ini kan pula kekasih agung kita yang nak duduk di tepi neraca. Nah, nak kira satu disaksikan oleh para malaikat. Sementara Allah menjadi hakim yang paling adil, yang paling adil. Malunya ya Allah, walaupun duduk dalam tempat tertutup, apatah lagi akan dibicarakan secara meluas di hadapan seluruh makhluk dunia. Seluruh, bukan sikit lah, seluruh makhluk dunia. Masya Allah, itu rahsia akan dibuka. Jadi kita pandai-pandai jaga aib orang, kita tutup aib orang, kita tutup aib kita, Allah akan tutup aib kita. Hari kiamat akan menguji perkhabaranmu. Hari kiamat akan menguji perkhabaranmu. Tu macam kita baca tadi lah, tak usah duk cerita lagi lah rahsia-rahsia kita yang dulu-dulu. Penari tenggo ke, penari caca, kita susah tak kau. Okey, simpan dia. Itu aib kita. Jangan gah cerita ke orang. Jangan gah cerita ke orang. Oh, kami dulu lagi tak pagi tak beli rumah. Tu saya cerita. Itu aib kita. Jangan rasa megah, jangan rasa seronok. Kami dulu pakai baju kebaya jarang, hak nampak tembus-menembus. Itu semua adalah aib. Apabila diulang, dosa akan terulang. Kecuali kalau kita nak jadikan dia sebagai sempadan. Jangan buat lagu ni lah. Kami dulu jahil, dosa ya Allah. Kami tak apa. Jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni. Bukan bercerita dengan penuh kebanggaan. Jangan cerita ke orang. Pasal apa? Itu aib kita. Di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan uji. Allah nanti buka. Kalau kita buka, jadi Allah tu Maha Pengasih. Buruk kita pun dia tak bagi kita buka ke orang. Tambahlah kita buka buruk orang. Kita punya buruk pun dia tak bagi buka. Simpan. Sebab hang dah bertaubat. Taubat hang aku terima. Mulakan hari yang baru. Kan berkali-kali Imam Nawawi kata dia tak pandang kemarin, dia pandang hari ni. Hak kemarin, hak dosa kita buat kemarin, kita dah minta ampun pada Allah. Dia tak pandang dah yang kemarin. Dia tak ungkit dah macam kita. Kita hari ni ungkit lagi. Aku tengok hang kemarin lagu tu, lagu ni. Sudahlah. Jangan kata kemarin, hak tahun sudah pun dia boleh cerita lagi. Hak yang 25 tahun lalu pun dia boleh cerita lagi. Yang kata manusia punya jahat tu. Dia cerita lagi, sudahlah. Dia dah tinggal dah benda tu. Jadi Allah kata, jangan buka aib orang, jangan buka aib sendiri. Jalani kehidupan kamu pada hari-hari yang baru. Hari ini nak buat lagi elok daripada kemarin. Esok buat lagi elok daripada hari ini. Ni dah kemarin bagus sikit, hari ini lagi teruk jadi. Dan siksa akan membukakan penutupmu. Itu dia lah. Apa yang kita tutup akan dibuka suatu hari nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyiksaan demi penyiksaan. Tak payah dah buka dah di sini. Di akhirat nanti kita tengok ketika mana baginda dibawa menziarahi neraka pada malam Isra dan Mi'raj. Apa yang Nabi tengok? Kebanyakan dosa yang diperbuat oleh lidah. Orang Nabi nampak Nabi diperlihatkan manusia gunting lidah. Gunting sendiri lidah
Kita tahu kalau kita ni makan tergopoh-gopoh, tergigitlah hujung lidah tu. Sakit sampai nak keluar air mata. Sedap lagu mana pun berhenti. Awak tergigit lidah. Kata si kawan tahyul kita tu, ada orang nak kata kat hang. Hang tergigit lidah, hang makan kelang kabut sangat. Nah, tergigitlah lidah. Kawan dengan kawan hak tahyul khurafat banyak tu. Ada orang nak katakan kita ni hak yang mudah percaya. Siapa kamu nak kata aku? Aku rasa-rasa, aku rasa-rasa aku berdosa. Dosa kata lagu tu dah. Bila tergigit lidah, astagfirullahalazim. Rasulullah ajak makan lagu lain, aku makan lagu lain, maka tergigitlah lidah aku. Bukan gigit selalu, kadang-kadang saja no. Kalau kita ni tiap-tiap kali makan gigit lidah sama tak makan, aku tak makan. Aja gigit lidah aja. Allah pengasih. Nah, dia bagi atas lidah kita itu perasa. Segala benda dia boleh rasa. Kadang-kadang tergigit lah. Dia duduk dalam mulut, bergaul dengan gigi. Salahkah sesekali tergigit? Tak salah kan? Ada lagi farat dosa tu. Nah, lepas tu dia tuduh orang kata kat dia. Dosa tak? Dosa kan? Lepas tu siap. Aku rasa-rasa dia ni duk kata kat aku, dia tak puas hati dengan aku. Lagilah berdosa. Apabila engkau melakukan sesuatu dosa, janganlah engkau memandang kecilnya. Kalau sikit je tak apa. Bukan persoalan sikit je. Kita macam tak puas hati dengan seorang kawan kita. Masuk dalam dewan ni kan kita kasut susun di luar. Oh ni kasut dia ni. Sepak pergi masuk dalam longkang. Kita kalah kat dalam. Sepak pergi masuk dalam longkang. Awak sepak kasut dia. Alas lah. Bukan aku buang, aku sepak je pergi masuk dalam longkang. Baby kasut dia. Hang kenal dia. Lah kata musuh tapi kasut orang tu buang kenal. Makna dia sukalah tu. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh benda tu. Kalau tengok kasut kawan yang termasuk walaupun kita sepak tu, walaupun bukan kita yang sepak, tolonglah angkat kesian. Kan umur-umur lagu kita ni hak yang lutut dengan paha jadi ketat ni, dia nak tunggin ambil dalam longkang tu pun susah lah. Silap-silap kasut tak ambil, kepala masuk dalam luar longkang. Nak tunduk pun tak boleh. Kita hak yang sihat-sihat ni tolong tunggin tak ambil dekat dia, dapat pahala. Jangan pandang benda tu remeh. Benda kecil kita nak bawa kasut kita elok-elok, kita kuih kasut orang lain bagi masuk dalam longkang. Tak ada apa. Tak ada apa. Jangan pandang benda tu. Satu dosa itu adalah kecil, tetapi lihatlah kepada siapa engkau telah berbuat maksiat. Sebenarnya kita buat dekat Allah tu. Allah nanti bagi balik. Hang tengok dekat siapa yang buat. Kena-kena kita buat dekat kawan ni, dia memang sakit lutut. Lepas tu dia nak suruh orang ambil kasut dia, dia rasa macam tak patut sangat nak suruh ambil kasut dia. Dia tunggulah di tepi dinding. Siapa kalau ada budak-budak boleh lah suruh nak cek tolong ambil saya tok kasut. Tok tak boleh nak tunggin. Sehari dengan tok-tok tu tunggin. Jadi bila dah semua hak yang lagu dia jalan, ala-ala robot, ala-ala penguin mau mengikut tidur tu, macam mana? Kan? Dosa tu dosa, jangan anggap remeh benda macam ni. Dan Allah Ta'ala itu maha penyaksi. Allah Ta'ala ni dia dan saksi tu. Siapa hak yang punya perangai tak elok, awak dia tak ada, dia maha melihat. Semua benda dia nampak, semua benda dia tengok, semua dia catat, semua dia rakam. Jangan ingat benda tu sikit walaupun dia di antara dosa kecil, tapi dia boleh jadi besar kalau kentua tu tertomoy jatuh dalam parit tu. Tetapi lihatlah kepada siapa engkau, apabila engkau diberi rezeki walaupun sedikit, jangan lihat jumlahnya, tetapi lihatlah siapa yang memberinya. Kalau kita dapat sikit, rezeki ni kita kategorikan dalam kategori yang luas. Bukan semestinya dikatakan rezeki itu benda makan, duit ringgit, pakaian, tetapi rezeki itu meliputi pada keseluruhan nikmat. Termasuklah kita boleh bersolat dengan sempurna apabila Allah rezekikan kesihatan yang tubuh badan yang sihat. Itu satu rezeki Kita sihat, kita boleh bersolat dengan sempurna.
tunduk rukuknya, sujudnya, kita boleh letak lutut kita di lantai. Yang mana orang yang kurang Allah Ta'ala bagi rezeki dia tak boleh sujud di lantai, dia hanya boleh sujud di kerusi. Dia mau ke dia tak mau, tapi nak buat macam mana, rezeki dia takat duduk atas kerusi je. Dan di atas kerusi tu, dia jangan kata rezeki dia sikit, dia lebih bersyukur. Sebab apa? Dia ada juga rezeki boleh duduk di atas kerusi. Ada sahabat yang tak boleh duduk langsung, terpaksa berbaring. Hak yang berbaring pun dia kena bersyukur sebab dia masih ada rezeki untuk berbaring. Ada yang orang berbaring pun tak boleh sebab tak sedar diri. Itu di antara kesyukuran rezeki. Walaupun sikit kita dapat, kita jangan perlekehkan, tapi pandang siapa yang bagi. Takat ni je Allah bagi kat aku ni. Hak ni saja. Walaupun macam kita main belajar lah, tiap-tiap minggu kita belajar, tapi Allah rezekikan dekat kita banyak tu je. Yang tu jangan faham, yang tu saja. Aku banyaklah sikit, hang dapat rezeki lebih hari ni. Awak Allah Ta'ala tak bagi kat aku, tu bodoh sangat. Dah, takkan tu saja. Jangan kita mempersoalkan, memperlekehkan yang sedikit, tetapi kita ingat, pandanglah siapa yang tukang bagi kat kita. Nescaya kita takkan memperlekehkan pada rezeki yang sedikit. Macam makanan lah. Biasalah makanan, bila orang letak situ satu bungkus satu guni, ambil lah siapa nak ambil. Okey, kita bila dengar satu istiar, ambil lah siapa nak ambil ni, free ni kan, kita yang bawa diri seorang ni, ambil untuk diri kita saja. Jangan duk ingat aku nak ambil kat kawan tu tak main, terus ambil kat dia. Dah teringat juga nak bagi dekat dia. Tosa. Ni kawan-kawan yang ramai ada. Dia pun tengok juga karung tu tadi. Dia pun nak juga. Walaupun di rumah dia berlambak ada, tapi bila dia tengok orang bagi free ni, dia mau juga. Nak? Oh, dia tu ambil sampai 5-6 biji, aku dapat sebiji tu pun halus. Tengok busuk sebelah. Hak busuk-busuk orang tak mau. Itu rezeki. Itu rezeki yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. Sebab di atas kita makan sahabat lain. Kalau sahabat dengan sahabat ni, dia akan melebihkan sahabat dia. Tengok dia dapat apa no? Han dapat tak dapat? Dah ambil. Aku dapat 2 biji. Dia ingat dia nak perah kat dia 2 biji. Rupanya ada seorang yang tak dapat. Nanti yang dikatakan rezeki kita ni Allah Ta'ala suka. Rupa-rupanya takat tu saja yang kita boleh. Kalau lebih, memang balik pilih 4 buang lah. Sebab tu bila kita hadir mana-mana kenuri kenara, kalau orang kata bungkus, last kali tu orang cerita bungkus bawa balik, pakat bungkus lah bawa balik. Kita tahu banyak mana je kita nak boleh makan. Umur tera-tera kita ni, dia nak makan tak boleh banyak dah. Ingat di rumah tu ada ke sedozen anak dah tunggu? Tak ada pun, ada 2 orang. Bawa balik kat 2 orang tu saja. Ni macam nak bawa balik kat 20 orang. Macam nak makan sampai tahun depan. Agak-agak lah kan. Ramai lagi yang berhajat, yang memerlukan. Lepas tu bila kita duduk dalam majlis ramai lagu ni, kita kena tengok, ramai lagi orang tak makan. Yang aku duk kira nak bungkus kat aku pasal apa? Perangai ni perangai tak elok. Perangai ni paling tak elok. Allah dah suka dah. Allah dah suka dah. Kita makanlah banyak mana jenis makanan pun masuk dalam perut dia, kenyang, dia senyap. Orang kata je nu baru mai pun tak boleh nak makan dah. Rezeki yang Allah Ta'ala rezekikan yang masuk dalam perut tu, yang duduk di luar tu bukan lagi kita punya. Bukan lagi hak kita. Tu yang kata pandang pada pemberi. Dia bagi kat kita banyak tu je. Tu pun belum tentu sumbat-sumbat sat lagi muntah lah. Keluar habis sayang aku makan tadi, keluar habis muntah. Bukan rezeki kita. Takat tu sahaja lihat pada pemberi. Nescaya kita bersyukur dengan apa yang kita perolehi. Jangan menganggap remeh terhadap dosa kecil. Jangan jumpa dosa kecil. Kerana engkau tidak tahu dosa apa yang telah engkau lakukan itu. Jangan anggap remeh dosa kecil. Tak ada dosa-dosa kecil ni apa. Dosa kecil dosa paling banyak. Dosa besar
yang termaktub dalam kitab-kitab tasawuf, kitab penawar bagi hati, kita khatam dah. Tu semua cerita dosa besar tu. Apa kali dah kita khatam kan? Ni semua ahli-ahli sufi dah ni. Dalam Al-Quran berapa banyak Allah Ta'ala cerita tentang dosa-dosa besar. Contoh di antara dosa-dosa besar zalim. Dosa paling besar syirik. Nah, kemudian menzalimi, tak kiralah zalim manusia sama manusia atau menzalimi binatang. Lepas tu merampas hak orang lain, termasuklah mencuri, menyamun, berzina dan mengumpat keji, banyaklah, membunuh dan sebagainya. Itu di antara dosa-dosa besar yang memerlukan taubatan nasuha, baru Allah Ta'ala ampun. Taubat dengan sebenar-benar taubat, dan dia ada hukum hududnya di atas perbuatan dosa besar. Sementara dosa kecil ini kita macam rasa tak berapa nak besar sangat. Dia dapat diampuni dengan cara kita buat baik. Bila kita buat baik, akan gugur dosa kecil ni. Jadi jangan anggap remeh benda ni. Bila selalu kita buat, dia akan jadi besar. Bertapuk. Baik. Contoh dia. Contoh dia melihat lelaki ataupun perempuan, maksud dia yang bukan mahram. Kita sama-sama kita, walau bukan mahram, kita boleh tengok, tapi jangan tengok aurat dia. Alah tak apa tu lutut yang nampak tu tak apa kita perempuan sama perempuan. Perempuan sama perempuan dia ada aurat kan, pusat hingga lutut. Haram kalau tengok. Tapi haram itu dipanggil dosa kecil. Ya, aku rimah dia ni. Dia suka pakai selok dalam saja. Tak apa kita perempuan sama perempuan. Tak apalah, tapi aku tak boleh pandang. Aku tak boleh pandang. Itu dosa kecil. Dan kita melihat kepada aurat, tengok TV. Mana ada channel TV yang tutup aurat 24 jam habis sangat. Nantai lah dia boleh. Dia buat buka juga. Tambah kalau hang tengok jenis gambar hak jenis buka aurat ke semua tu. Hak yang ada pesta pantai tu, lagilah. Okey, kita memandang kepada aurat lelaki atau perempuan yang bukan mahram. Itu di antara dosa kecil. Jikalau kita tak ada apa-apa perasaan, atau kita memandang kepada lelaki yang bukan mahram dengan rasa terpikat, teruja, ambusikok je. Handsome-nya. Oh, dah pergi berkenan kat lelaki orang pula dah. Segak macam mana pun hak orang. Tengok tukar sat lagi terberetuh dia pandang. Kau tak tengok saya, kau beretuh dia sekali pandang. Yang tu tak apa, harus kena tengok. Tapi janganlah pandang sampai melekat. Oh, boleh tu. Misai dia punya segak tebal melintang ular sawah, kata Piramli. Bukan Piramli, MZ agak-agak lah kan. Sekali pandang tak berdosa. Tapi kalau pandang melekat sampai tak pergi mana tu, yang tu baru dosa. Dosa dia dosa kecil. Okey. Seterusnya, bersalaman. Bersalaman lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Anak saudara suami kita. Dah lama dah dari kecil-kecil dia bolehlah main salam duk cium tangan kita no. Bila dah main besar, dia akil balik, dia tak boleh dah salangan kita. Walaupun dia duk perik kita mak ngah, tapi dia anak saudara suami kita. Dia bukan anak saudara kita. Dia tumpang kita ini. Kalau dalam kitab Iqna'-nya dia dipanggil semenda. Kita dinamakan semenda. Semenda ni tumpang jadi mak menakan dia. Sebab kita kahwin dengan pak menakan dia. Dulu kecil-kecil aku duk dukung, duk tolong mengasuh dia. Memang boleh, tak apa. Tapi bila dah besar, dia dah akil balik, tak boleh dah sentuh dia. Walaupun mak anak menakan tu adik suami kita, tapi bukan adik kita. Jadi kita hanya semenda dengan dia. Maka haram bila kita bersalam. Tapi dah duduk daripada kecil punya duk main sekali. Duk main tiap-tiap kali cuti sekolah bayar rumah kita, duduk dengan anak-anak kita.
Sampai kepada satu saat tak boleh bersalah dengan dia. Dia main suruh juga salah. Kita ni serba salah, uloklah juga. Pasal apa? Nak jaga ayak muka dia, takut dia malu. Berdosa, dosa kecil. Nah, itu di antara dosa kecil. Oh, kalau macam tu boleh salah. Dosa kecil je. Lapik boleh. Nah, berlapik boleh. Kena hak yang tak faham. Pasal apa? Pula najis ke aku? Lah ni senang Allah Ta'ala letak. Dia hantar main COVID-19, siapa tak payah salam? Ha? Siapa tak payah salam? Kita pakai membudayakan budaya Jepun. Hanggur kan? Kok kan? Kira okey lah. Nah? Kalau nak tahu dia senyum tak senyum, tengok mata dia. Kalau hak yang besar tu jadi kecil tu, dia senyum lah tu. Kita pun buat lah begitu. Kerana terpaksa kan nak jalan keadaan tu, hang punya pasal lah. Itu di antara dosa kecil. Okey, apa lagi dosa kecil? Tak jawab salam. Mai orang tu dia bagi salam, kita ramai. Mungkin di antara ramai-ramai ni ada yang tak jawab. Sebab bagi salam ni seorang, yang menjawabnya untuk orang yang ada dalam kelompok ramai. Ataupun kita buka WhatsApp. Lah ni kan kita ada WhatsApp, buka WhatsApp, pakak bagi salam. Kita masa tu kena jawab salam. Kita jawablah. Waalaikumsalam. Tak payahlah tulis di situ. Tapi ada sahabat yang rajin, dia tolong jawab. Tapi kita yang baca Assalamualaikum tu kita kena jawab. Tak payahlah bagi dia dengar pun. Nah, tidak jenuh dah WhatsApp kalau kena ada 200 orang, jenuh jawab dalam tu dah. Kita jawab sendiri-sendiri. Tapi bila kita tak jawab, maka dosa itu dosa kecil. Okey, lagi apa contoh? Tak hadiri jemputan. Dia panggil, kita segar nak pi. Aku segar lah nak pi. Tak mau pi dah. Hang tak pi ke? Tak pi. Awak tak pi? Segan. Kalau hak yang daripada kecil jadi besar, dia pemohong. Aku tak boleh pi. Aku pening kepala. Tak pening, kata pening. Aku nak pi situ, aku ada ni. Itu kecil jadi besar. Kita tak tunaikan jemputan tanpa apa-apa sebab. Nah, itu dosa kecil. Boleh gugur dengan cara kita buat kebajikan. Apa juga jenis kebajikan? Di antaranya sedekah. Kita ambil ayat semayang, gugur dosa-dosa kecil. Oh, lega, boleh buat selalu. Okey, apa lagi dosa kecil? Solat sunat pada waktu yang dilarang. Dia sembahyang sunat pada waktu yang dilarang, waktu tahrim. Dia nak sembahyang sunat duha, dah dekat-dekat kembang lah. Dah kembang lah, bukan dekat. Dah kembang. Kembang tu waktu tahrim. Waktu syaitan mengambil tenaga daripada pancaran cahaya matahari. Rembang tu ke berapa? Rembang tu 10 minit sebelum masuk waktu zuhur. Waktu itu waktu tahrim. Waktu tu diceritakan syaitan ambil haba daripada cahaya matahari. Dia macam dia rehat, dia makan. Dia makan. Lepas tu kita pun kalau nak sembahyang time tu lah nak sembahyang, punya panjang waktu Allah Ta'ala bagi anak baru. Tadi tak ada masa. Tak usahlah sambil. Tapi boleh sebab sembahyang duha. Boleh. Nak bubuh juga dalam waktu tu. Dia jadi dosa itu dipanggil dosa kecil. Ataupun kita bercakap-cakap waktu orang sedang baca Quran. Kita tadarus. Sementara nak sampai kat turn kita bersembang lah. Sembang. Banyak isu pula tu time tu. Syaitan tu dia punya jahat lah. Punya banyak isu. Dia kira habis turn dia tutup. Sembang. Tinggal member sebelah. Habis hak sebelah kiri, sebelah kanan. Lepas tu tidak pun bawa kelas handphone. Orang duk baca Quran. Itu dosa kecil. Ataupun menyentuh Al-Quran tanpa wudu. Kita sentuh Al-Quran tanpa wudu. Itu juga dinamakan dosa kecil. Kita tengok Al-Quran, sapu, kita dah sembahyang. Tengok habuk dah lama tak baca Quran, diangkat, sapu. Atau mungkin kita jumpa lembaran Al-Quran yang jatuh. Kita angkat, takkan nak ambil sembahyang dulu man. Jadi kita angkat, itu di antara dosa kecil. Okey, lagi satu.
mendengar muzik yang melalaikan. Oh, ni lagu lama ni zaman aku dulu dia bersama naik dengan Uji Rashid. Oh, ni seronok ni, terkenang lah zaman moda-moda dulu. Boleh, tapi dosa dia dosa kecil. Banyaklah lagi lah, banyak lagi yang kita selalu buat. Tapi kata Allah, janganlah pandang remeh benda ni. Daripada kecil dia boleh jadi besar apabila kita ulang buat dia, maka dia akan jadi besar. Itu sebab tu dia kata jangan kita pandang remeh terhadap dosa kecil, kerana engkau tidak tahu dosa apa yang telah engkau lakukan. Tak tahu, campur tu campur ni, oh berlambak jadi besar. Macam korak, mula-mula nak naik garu sikit, oh korak rupanya. Lepas garu tu pergi pegang talen, dia naik talen. Kecil pun macam itulah. Engkau tidak akan terlepas daripada tipu dayaku, kerana tipu dayaku lebih tersembunyi bagimu daripada semut yang merayap di atas batu yang licin di malam yang gelap gelita. Yang ini untuk orang munafik. Jangan tipu daya. Tipu daya ni, tipu daya Allah tu lagi besar. Tu kata Allah, tipu daya aku ni lebih licik, macam semut yang melata pada malam yang gelap gelita. Semut hitam yang melata pada malam yang gelap gelita. Hampa tak tahu pun, hampa baru duduk nak buat tipu daya, aku juga buat tipu daya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairun makirin. Hampa nak buat tipu daya, Allah Ta'ala pun buat tipu daya, dan ketahuilah oleh kamu Allah Ta'ala itu sebaik-baik penipu daya. Ataupun kamu merancang, Allah juga merancang, dan Allah itu adalah sebaik-baik perancang. Okey, kalau kita tengok, kalau zaman Nabi SAW, mereka ni orang-orang kafir cuba buat tipu daya. Tipu daya terhadap baginda Nabi SAW. Kebencian kafir Quraisy kepada baginda SAW semakin memuncak apabila Nabi berada pada tahun ke-11 sebelum hijrah, iaitu tahun ke-11 kerasulan baginda. Duduk di Mekah, makin ramai yang masuk Islam, makin dia bertangkap bunuh orang yang Islam, makin ramai masuk Islam. Nak buat macam mana? Kita tangkap bunuh kau ni masuk. Kita tangkap bunuh seorang, 10 lagi masuk. Nak buat macam mana ni? Ada timbul rasa tidak puas hati di kalangan kafir Quraisy. Lalu mereka pun mengadakan satu musyawarah sulit, macam mana kita nak buat. Didatangkan dengan 3 perancangan. Wa makaru ni. Perancangan yang dibawa datang, bangkit Abu Hakam. Dia kata, lah ni satu-satu cara nak bagi Muhammad dia duduk diam, dia tak berdakwah, tangkap dia, buang dalam penjara, biar dia mati mereput dalam penjara. Barulah tak ada orang berani masuk Islam. Tangkap dia. Ni kita duk tangkap orang lain. Tangkap Bilal bin Rabah, sampai punya teruk sesa tak mati-mati, bebas-bebas pergi kat mereka, sihat elok pun. Tangkap semuanya, bunuh Sula di depan anak dia. Anak mengaku kata murtad, tapi keluar-keluar lagi ramai masuk Islam. Kita nak buat macam mana? Tangkap lagi, jangan tangkap yang orang bawah, tangkap Muhammad terus. Kata Abu Hakam, buang dia dalam penjara, biar dia mati keput dalam penjara, jangan bagi makan minum. Lepas tu dia kata tak boleh. Kalau dapat tahu lah ni dia dah semakin kuat dengan masuknya Sayyidina Hamzah dan masuknya Sayyidina Umar Al-Khattab dalam agama Islam, dia makin kuat. Ni mangkit keluar mai cari singa-singa ni, dia kata habis kita ni, kita dah berkuat dengan mereka tu. Mereka hantar pergi Sayyidina Umar suruh bunuh Rasulullah, balik mai jadi Islam. Macam mana? Kami upah nak bagi perempuan, nak bagi sebahagian daripada harta di Mekah, hantar dia patah-patah balik mai aku dah Islam. Lalu kata apa? Dia pun semua takut kat dia sekali dia pun nampak mati, pakailah. Tonton ni kan kuat terus mana kan. Harap cakap lah kita, cakap je pandai, padahal nak bawa diri pun tuang wing. Apa tu? Dia kata macam ni lah.
Kata dia, tak boleh kita penjara. Kata seorang lagi, kata siapa tak? Abu Jahal yang si bengong. Jahal tu bodoh lah. Tak usah penjara. Kalau penjara tu dia bangkit main keluar lah, pakai lagi dah habis. Dia boleh buat pula. Kita buang negeri. Abu Jahal kata kita buang dia. Kita buang negeri. Buang di satu tempat yang siapa pun tak jumpa. Kalau orang tanya, kata kita tak. Kita buang dia. Buang negeri. Negeri ni ada orang yang duduk negeri ni kat oleh pula dapat lagi luah negeri tu dapat. Nah, lagi ramai orang masuk Islam. Kalau tak masuk Mekah, negeri lain pula nanti masuk. Nabi buang tang mana? Dia kita pergi cari di lembah wadi yang tak berair, kering kontang, gurun Sahara. Dia tak boleh hidup. Kita pergi buang dari situ. Tak boleh dia kata. Saya lagi jumpa kat lain juga. Bangkit seorang laki-laki yang baru hadir dengan berpakaian hitam dan merahnya. Nah, berdiri gagah di antara puak-puak Quraisy ni. Satu saja cakap, bunuh bang. Bunuh. Habis sudah. Sampai tahap tu. Tu syaitan. Dia pun tahu bagus dia ni orang baru masuk bagi buah fikiran yang paling cantik. Ini yang dipanggil tipu daya syaitan. Dia pun dapat tipu daya ni. Nak buat bagi kepada, nak memusnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun lupa tu. Depa tu merancang, ada satu lagi perancang yang lebih bijaksana. Depa bukan sekadar lupa, bahkan depa jahil. Perancangan itu sentiasa didengari, dilihat oleh Allah yang As-Sami' Al-Basir. Lantas perancangan itu diilhamkan kepada Nabi SAW melalui perkhabaran yang dibawa datang oleh Jibril. Sebenarnya Ummu Hani ni dia dengar. Dia pada mesyuarat begini tu yang kata dia lari balik. Dia lari balik pergi habaq dekat Rasulullah. Berlakunya Isra' dan Mi'raj tu. Dia balik pergi. Kali kedua dia buat perancangan. Kali pertama tu memang tak dapat sebab Rasulullah hilang. Malam yang dia datang tu Rasulullah hilang. Bukan hilang begitu saja, sebaliknya baginda dibawa Isra' dan Mi'raj. Dan perancangan kali kedua tu yang Nabi tidur di dalam rumah Nabi, tempat tidur Nabi diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi keluar bawa pasir je. Nabi keluar bawa pasir saja. Tu pun di atas perancangan Allah yang maha bijaksana. Habis depa semua lena, bangkit tidur, masuk dalam rumah tengok mana dia Muhammad. Apa kata Ali? Mana aku nak tahu apa yang dok jaga dia, aku lena di dalam. Bodoh lah. Bodoh. Okey, perancangan Abu Jahal. Berkali-kali Abu Jahal tu punya bengong dia lah. Dia kata siapa boleh bunuh Nabi? Lagi nak bunuh senang lah, nak bunuh Muhammad tu. Waktu dia tengah sujud di Kaabah tu, Nabi sembahyang di Baitullah. Kita pergi angkat batu, kita hempuk di atas kepala dia. Kita hempuk di atas kepala dia, bagi pecah helai, bagi dia mati tu. Siapa yang dapat? Abu Jahal kata, aku boleh buat benda tu, benda senang. Dia pergi, waktu Nabi sujud dia sujud yang rayuan, sujud yang lama. Dia angkat batu di tengah nak ampuk atas kepala Nabi. Allah Ta'ala hadirkan 2 ekor binatang yang begitu garang. Lepas tu dia buat macam, dia angkat batu tu, dia ampuk atas kepala dia. Hang merancang, Allah merancang. Empuk balik atas kepala dia. Orang yang duduk saksi, dia pun duduk tunggu tengok Abu Jahal awak. Tak lagi Muhammad mati. Nak mati apa dia empuk atas kepala dia. Balik main dengan kepala berdarah, luka parah. Awak yang habis kata kepala hang sendiri. Muhammad dia ada sihir, dia ada jin. Tengok orang yang munafik ni, dia tak pandang sesuatu benda itu sebagai mukjizat, sebagai kebaikan. Dia cari, itu ada jin. Jin dia ada kiri kanan. Kalau aku tak empuk atas kepala aku, 2 ekor jadi terekam makan aku. Biarlah aku empuk atas kepala aku, boleh patah balik baik khabar. Bodoh dah? Bodoh. Satu lagi yang dia buat, dia nak pangkat Rasulullah. Ni di antara perancangan buruk. Dia nak tangkap, nak bunuh lah. Pura-pura sakit, korek di depan laman dia tu lubang, bubuh dalam lubang tu duri, lubang tu dalam berduri, dan diletakkan binatang berbisa, tutup dengan daun kering.
Suruh khadam dia pergi panggil Muhammad. Dia habaq kat Muhammad, kata aku nak jumpa dia dan aku nak ikut agama dia. Suruh Ustaz dia main tengok aku ni sakit lama dah, tak boleh bangkit. Rasulullah ni orang yang suci hati tau. Dia tak tahu perancangan jahat ni. Nah, Rasulullah sampai, bila sampai dekat dengan lubang, memang kaki baginda sallallahu alaihi wasallam melangkah di atas rumput tu nah. Tapi rumput tu seolah-olah berkata-kata, ya Muhammad, sesungguhnya di bawah aku ini ada satu perangkap. Nabi angkat balik kaki, perangkap yang diperbuat oleh Abu Jahal, Nabi kona patah balik. Dia tengok-tengok, awak dia patah balik, perabat Nabi, perabat dia terjun masuk dalam lubang. Tu Nabi letak dia nama Abu Jahal kan, dia bapak bagi segala kebodohan. Perancangan tu dia yang buat, kena diri dia balik. Okey, kita ni merancang nak buat benda-benda baik saja nah. Dan kadang-kadang tak jadi macam yang kita nak buat. Ketahuilah kita tak sempurna. Kita tak sempurna. Jangan kita tuduh orang. Nah, jangan kita tuduh orang. Nak buat macam mana aku tak sempurna. Tu yang Allah Taala kata, perancangan aku ni lebih hebat. Macam semut yang merayap waktu malam dan yang gelap gelita. Hampa tak tahu. Hampa rancang benda-benda yang tak baik, Allah Taala juga merancang. Wahai manusia, adakah setelah engkau berbuat maksiat lalu engkau mengingat aku? Waktu awak maksiat ingat tak kat aku? Dah buat dah. Takutnya misal tak pernah khazar. Kita buat satu benda yang salah. Allah marah ni. Allah Ta'ala sedang mencatat perbuatan aku. Allah Ta'ala pernah tak buat jadi itu? Ini persoalan. Adakah engkau telah berhenti daripada perkara yang ku tegah? Kalau ada siapa tertinggal perkataan ni, adakah engkau telah berhenti daripada perkara yang aku tegah? Perbuatan yang aku tegah, berhenti lagi. Tak berhenti lagi, ya Allah ada sekali-sekali. Kalau macam tu berhenti bang. Adakah engkau telah menunaikan kewajipanmu kepadaku sebagai telah aku suruh? Ni kita jawab sendirilah. Buat ada lagi apa yang Allah Ta'ala suruh. Buat insya-Allah, ya Allah. Aku buat segala kewajipan yang telah difardukan ke atasku, aku lakukan dengan sedaya mungkin. Tak reti kita belajar no? Kita pi belajar. Di antara pelajaran yang paling kita duk belajar ni adalah bab solat no? Memperelokkan solat, jaga solat. Cuma tang khusyuk saja lagi yang tak berapa nak lulus 100%. Hak yang tang lain tu rasa macam elok dah. Nah, sejadah 560 lai, telekung 70 pasang. Kira lulus cantik dah. Nah, pakaian yang indah-indah, cantik dah. Tapi hak yang tang hati tu dia tahu apa nak. Nak A lagi lah. Kalau bubuh grade, kalau orang tanya kat kita, hang rasa khusyuk hang grade apa? Macam ditambah lah kot. Atau mungkin E, atau mungkin G lagi gagal. Nah, Allah Allah. Kita saja yang boleh menilai diri kita. Allah tanya, buat tak lagi apa yang kau buat? Buat ya Allah. Cuma kesempurnaannya tu agak kurang. Sudahkah engkau membelanjai orang-orang miskin dengan hartamu? Allah Ta'ala tanya. Dalam banyak-banyak duit ringgit yang aku bagi, harta yang aku bagi tu, hang dah belanja dah kau bagi kat mereka? Kepada yang memerlukan. Mungkin di antaranya berzakat, ataupun kita infak di atas jalan Allah, insya-Allah. Nah, insya-Allah, walaupun tak banyak, sehari sekupang ke 2 kupang ke Dan kemudian tanya Allah lagi, adakah engkau sudah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu? Yang ni susah sikit. Adakah hang buat baik ke orang yang buat jahat kan? Orang buat jahat kat kita, kita pula nak buat baik kat dia. Mana boleh? Kena balas dendam dulu betul-betul. Baru boleh buat. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Itu adalah sifat Nabi SAW. Nabi ni baik sangat-sangat lah, ya Allah. Baik sungguh. Kalau kita tengok Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah Asadullah tu, kan dah dia robek dada, dia korek ambil jantung, tak boleh makan, dia hancurkan jantung tu. Nah, dia lempak. Kemudian bila tak boleh, dia bagi kepada Hindun, cincang-cincang mayat Sayyidina Hamzah, tinggal buang dalam keadaan dada yang terbuka macam tu. Ditemu oleh baginda Nabi SAW. Nabi menangis sampai Nabi jatuh di tepi jasad Sayyidina Hamzah. Punya sedih Nabi menangis.
Dan pada tahun ke-9 Hijrah, setahun lagi Nabi nak wafat, Wahsy mai jumpa Nabi SAW dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Wahsy masuk Islam. Nabi menangis depan Wahsy kerana setiap kali terpandang wajah Wahsy, Nabi ingat kepada bapa saudara kesayangan baginda. Nabi menangis sampailah sahabat kata boleh diqisaskan, tak mau, dia kata dia tak mau buat macam tu. Sebab orang yang bertaubat daripada dosa ni dia ibarat tak ada dosa. Kalau kita lah dah, hang boleh masuk Islam, aku nak buat kat hang dulu. Kan dendam kita tu. Walaupun setiap kali Nabi memandang Wahsy, Nabi menangis. Sampailah di antara peperangan yang terakhir, Wahsy kata, aku akan ikut setiap peperangan yang besar, tapi tanpa jumpa dengan Rasulullah. Dia malu nak jumpa Rasulullah. Nabi bila cakap dengan dia, Nabi pandang muka dia, Nabi akan keluar air mata dengan sendirinya. Mungkin terbayang, padahal walhal hati baginda dah pun memaafkan dia. Baik je Nabi ni dah, baik sangat-sangat. Dekat orang baik lagu ni ke kita nak ingkar? Ya Allah, adakah engkau telah memaafkan orang yang telah menginaiahimu? Tanya Allah. Hang maaf dah lagi orang yang pernah buat naya dekat hang? Maafkanlah. Pujuk hati tak apalah. Tak apa, aku maafkan. Pujuk hati kita ni dia jahat. Adakah engkau telah menghubungkan silaturahim kepada orang yang telah memutuskan hubungan denganmu? Dia dah buang kita, dia dah tak maulah dekat kita. Tak apa, kita pergi juga. Sekurang-kurangnya kita bagi salam, menunaikan satu perintah Allah. Adakah engkau telah menginsafkan orang yang telah mengkhianatimu? Itu kata dalam pergaulan manusia sesama manusia ni adalah perkara-perkara yang kita tak puas hati, nak didik hati bukan senang lah, sakit. Adakah engkau telah bercakap dan menegur orang yang telah mengusirmu? Ini yang tidak mahu menegurmu. Mulakan dahulu, mulakan terlebih dahulu. Kita ni mungkin bila tengok suka tegur. Benda yang tak kena pada dia, kita ni cakap tak boleh buat macam ni lah. Lama-kelamaan orang tu jadi meluat dekat kita. Dia tu banyak sangat pantang larang. Yang ni tak kena, hak tu tak kena, yang ni tak boleh, hak tu tak boleh. Okey, mungkin dari segi pemakaian kita berkawan dengan dia, kita sayang dekat dia. Kita tengok ada bahagian aurat yang tak berapa sempurna lagi. Tak pakai stokin, pakailah stokin. Rimah lah, aku tak pernah pakai, nak kena pakai. Tak apalah, aurat tu. Lepas tu sampai kau tu ingat, jadi kalau keluar dengan dia kena pakai stokin. Selok tak boleh pakai ketat-ketat. Sekali lagi ada dia komplain, dia sayang sebenarnya. Tak mau kawan dengan dia. Tak mau kawan dengan dia. Pasal apa? Tak boleh pakai lagu yang kita suka. Sebab banyak teguran dia. Kalau kata semayang di tepi-tepi dia pun, dia nanti ada benda yang dia nak tegur. Duduk macam tu tak kena, duduk dah banyak tak kena. Kalau kata dia tak mau kawan dengan kita, kita pun tahu dia ni makin lari daripada aku ni. Kita tahu ada sebab lah dia tak mau kawan dengan kita. Jadi kita cuba dekatkan diri dengan dia kalau mampu. Adakah engkau telah menyenangkan hati tetanggamu? Jiran. Dia yang kata 40 jiran yang ada, 40 biji rumah ada sekitar kita adalah jiran-jiran kita. Senang tak hati dia? Ke ada yang tak puas hati dengan jiran-jiran tetangga? Haram jikalau kita tidur dalam kekenyangan sementara ada jiran kita yang tak makan apa-apa sebab tak ada apa nak makan. Haram. Sian lapang daripada tu Pasal apa? Pasal tak makan. Kita ni makanan berlambak-lambak. Adakah engkau sudah pergi bertemu ulama untuk bertanya tentang agama dan duniamu? Rajin-rajinlah menyantuni para alim ulama. Rajin-rajinlah menyantuni. Cuba tarik perhatian para alim ulama. Nabi cari kat mana lah zaman-zaman kita lah ni, zaman-zaman Covid lah ni. Ulama-ulama bersembunyi semua. Dan kebanyakan Allah Ta'ala matikan mereka. Tinggallah kita hak jahil berkegeduk ni. Santunilah sesama kita. Sesungguhnya aku tidak memandang kepada wajah kamu yang ni berulang-ulang kali. Allah Ta'ala kata kepada kita, aku tak pandang kamu muka apa. Muka yang kita duk jaga.
nak jaga. Tapi Allah Ta'ala kata, aku tak pandang kat semua tu. Dan tidak pada kecantikanmu. Ha, tu saya segala lagu mana lah, aku tak tahu. Akan tetapi aku memandang kepada hati kamu. Aku suka jika kamu memiliki sifat-sifat sebut. Yang dia tanya tu jawab elok. Balik pergi jawab sendiri atau jawab lawan ni pun kita boleh jawab dah. Soalan tak susah. Nah, jawapan ada pada kita. Kalau kita memiliki segala kebaikan, aku paling suka yang tu. Sebab aku tak pandang kat rupa parah hampa. Aku tak pandang kepada kecantikan kamu, ketinggian darjat kamu, jawatan kamu, kedudukan kamu, tapi aku pandang pada hati-hati kamu. Yang tu yang paling aku. Carilah tilikan daripada Allah, tilikan penuh rahmah. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah minggu depan kita akan bersirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba sirah baginda yang kita tak pernah jemu. Walau diulang beribu kali, kita suka dengar sebab kita